Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah usaha-usaha pemulihan ekonomi kesan wabak coronavirus memaksa pengukuhan transformasi digital dipercepatkan bagi memastikan norma baru dapat dilaksanakan dengan berkesan. Semua ini tegas Baginda memerlukan kesepaduan dan kesepakatan dalam membuat sebarang keputusan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-38 bagi tahun 2022. Dalam titah, Baginda mengingatkan, dengan menyambut Hari Kebangsaan, kita dapat mengenang dan menghargai nilai kemerdekaan, termasuk pengorbanan mereka yang bekerja keras untuk kemerdekaan itu. Sayugia, kemerdekaan itu wajar dipelihara oleh sekalian rakyat dan penduduk dengan semangat patriotik yang tinggi, selaku warisan berharga yang berhak dinikmati oleh generasi demi generasi. Selama 38 tahun negara merdeka, pelbagai cabaran telah kita alami. Namun alhamdulillah, jentera pembangunan tetap terus berfungsi, menghasilkan perkembangan dan kemajuan di dalam pelbagai bidang. Di antara pencapaian terpenting, Kerajaan Beta berupaya untuk melaksanakan projek perumahan negara untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup rakyat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah kemajuan negara amat ketara dengan terbinanya jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin yang menghubungkan daerah Brunei dan Muara dengan daerah Tempurung. Dengan terbinanya jambatan ini, banyaklah manfaat dapat diraih. Selain untuk kemudahan perhubungan, ia juga mengilhami kita untuk segera bergerak ke hadapan menjana kemajuan. Di antaranya sekarang, negara telah menubuhkan Autoriti Kemajuan Daerah Tempurung AKDT untuk merancang pelbagai perancangan, termasuk memajukan bidang pertanian serta juga menjadikan daerah ini sebagai destinasi eko-pelancongan. Sementara rancangan kemajuan negara adalah merupakan projek jangka panjang secara menyeluruh untuk menyediakan infrastruktur dan kemudahan yang boleh dinikmati oleh rakyat, termasuk pelabur-pelabur di negara ini. Ini juga menjadi keutamaan untuk dilaksanakan. Titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menyentuh mengenai penerapan penggunaan teknologi maklumat dalam kehidupan seharian. Kita menyadari bahawa usaha-usaha pemulihan ekonomi kesan dari wabak coronavirus adalah memerlukan langkah berhati-hati, termasuk dengan melonggarkan sekatan yang dahulunya menyebabkan kegiatan perekonomian terjejas. Dan sehubungan itu telah memaksa sektor awam dan swasta untuk menerapkan budaya penggunaan teknologi maklumat dalam kehidupan seharian. Ini menjadikan kita perlu mempercepatkan pengukuhan transformasi digital bagi memastikan norma baharu dapat dilaksanakan dengan berkesan. Perkara ini adalah selaras dengan matlamat Pelan Induk Ekonomi Digital 2025. Semua ini
setentunya memerlukan kesepaduan dan kesepakatan dalam membuat sebarang keputusan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, penularan wabak coronavirus benar-benar menguji kesabaran dan keupayaan negara dalam membendung wabak tersebut. Program vaksinasi kebangsaan yang dilaksanakan secara berperingkat boleh dianggap mencapai hasil yang baik. Di samping itu, satu usaha yang baik juga telah diungkayahkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama dengan mengadakan rancangan Malam Munajat yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui istighfar, membaca Yasin, bertazkirah dan lain-lain bentuk zikir. Semoga dengan itu rakyat dan negara akan mendapat perlindungan serta terselamat daripada segala bala bencana dan penyakit, khasnya wabak coronavirus. Hanya sedikit sahaja ingin beta sarankan supaya diperkemas lagi cara membaca surah Yasin. Seeloknya lah kalau ia dapat dibaca dengan suara ramai, bukan suara seorang sahaja, dan bacaan pula mustahak secara tertil, bukan terlalu cepat sehingga boleh menjejaskan kesempurnaan bacaan. Sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 bermula dengan majlis kesyukuran, sembahyang fardu maghrib dan isyak berjemaah, membaca surah Yasin serta doa kesyukuran di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menyertai rakyat Baginda menunaikan sembahyang fardu maghrib dan isyak berjemaah, membaca surah Yasin dan doa kesyukuran di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Wang Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Berangkat sama paduka-paduka anak anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sembahyang fardu maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim juga mengimamkan sembahyang sunat hajat berjemaah. Allahu Akbar. Bacaan surah Yasin dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. وَجَعَلْ
فيها جنات. Mengambil kira keadaan gelombang ketiga COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada masa ini, sidang media Kementerian Kesihatan akan diadakan pada setiap hari bekerja bermula hari ini bagi membolehkan orang ramai mendapatkan maklumat terkini mengenainya. Menteri Kesihatan menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar turut mengongsikan 8 kes ditempatkan dalam kategori 4. Manakala satu kes meninggal dunia dalam masa 24 jam dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 3,251 kes baru telah dilaporkan yang membawa jumlah keseluruhan sebanyak 41,049 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 2,521 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke portal Kementerian Kesihatan, manakala 730 adalah dari 5,590 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Sementara itu, 972 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 21,555 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 19,382 kes. Pada masa ini, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate pada masa ini ialah sebanyak 8.8%, di mana 209 kes aktif sedang ditempatkan di pusat-pusat pengasingan berkenaan. Seramai 19,173 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 21 Februari 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 51.9% dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Dalam pada itu terdapat 147 kluster aktif yang sedang di bawah pemantauan Kementerian Kesihatan pada ketika ini, yang mana tidak ada kluster baru yang melibatkan tempat perniagaan atau tempat awam dikesan. Bagi sekatan pergerakan dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, sebanyak 3 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana kesemuanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Belajar dari pengalaman gelombang pertama pandemik COVID-19, Kementerian Pendidikan telah sedaya upaya berusaha memastikan kesejahteraan dan keselamatan para pelajar, warga sekolah serta kementerian terjaga dengan memberikan keutamaan untuk melaksanakan Business Continuity Plan (BCP) yang bersesuaian berdasarkan dengan keadaan semasa. Berucap semasa sesi muzakarah Kementerian Pendidikan bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan menjelaskan beberapa inisiatif telah dilaksanakan bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan melalui pelbagai landasan. Sesi muzakarah berlangsung petang tadi di Kementerian Pendidikan. Dalam mendukung usaha guru untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dalam talian dengan efektif, Kementerian Pendidikan secara berterusan memberikan pembangunan profesional kepada guru-guru yang memerlukan melalui Akademi Pemimpin dan Guru Brunei Darussalam. Pelbagai program telah disediakan oleh akademi ini secara dalam talian mengikut keperluan guru. Rombongan Ahli Majlis Mesyuarat Negara diketuai oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid. Sesi muzakarah adalah sebagai wadah untuk bertukar-tukar fikiran, mengongsikan pandangan dan meneroka cadangan baru ke arah mendukung misi Kementerian Pendidikan. Juga hadir Datin Sri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Pengurusan Pertengahan EDP-MMO ke-31 Anjuran Universiti Teknologi Brunei dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri mengadakan bengkel bagi memperkasa kebolehpasaran golongan usia pertengahan dalam usaha mengurangkan kadar pengangguran di negara ini. Bengkel diadakan selama 2 hari di Institut Perkhidmatan Awam.
11 peserta yang sedang mencari pekerjaan menyertai bengkel yang memfokuskan kepada peserta berumur 33 hingga 44 tahun. Semasa bengkel, mereka diberi pendedahan dalam meningkatkan pengetahuan dari pelbagai aspek serta taklimat motivasi dan sesi perkongsian disampaikan oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bengkel yang dilaksanakan oleh para peserta program EDPMMO ke-31 merupakan usaha sama bagi memeduli dan mengambil berat tentang kebajikan masyarakat serta sebagai sebahagian usaha merealisasikan Whole of Government Approach dan Whole of Nation Approach dalam mendukung Wawasan Brunei 2035. Pengajar iaitu kumpulan MMO Yusan sendiri adalah berbagai. Satu, kami mengadakan modul secara interaksi, pembelajaran secara bersemuka. Sebagai contoh, kami memberikan pengetahuan mengenai dengan pembuatan CV. Dengan adanya bengkel ni macam memberi kesedaran lah. Not only that, ia juga macam memboosting kami punya confidence. Because orang now is COVID, macam like banyakkan company pun orang ada yang sanggup hire, and then restriction tu ada. Orang ramai dialulukan menyalurkan sumbangan kepada tabung pengurusan jenazah Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM mulai hari ini. Tabung berkenaan khususnya bagi golongan yang kurang berkemampuan iaitu bagi klien MKM dalam menyediakan kelengkapan dan pengendalian pengurusan jenazah. Perasmian tabung berlangsung pagi tadi di Universiti Teknologi Brunei UTB. Merasmikan tabung berkenaan Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei. Tabung akan dikendalikan sepenuhnya oleh MKM dan penubuhannya bertujuan menyediakan satu lagi landasan yang mudah bagi orang awam yang ingin menderma sebagai amal jariah yang berpanjangan. Projek tabung diungkapkan oleh para peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai pengurusan pertengahan EDPMMO ke-31 melalui program jangkauan masyarakat merupakan salah satu modul program kendalian UTB. Tetapi dimasukkan di dalam dana